Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan start satu kelas syarahan berkenaan dengan Malaysian Politik, dan saya akan bermula dengan contribution of the British and the continuation of traditional politics. Okay, kalau kita melihat di sini bahawa dalam konteks ini, the contribution of British dari segi modern political system adalah sistem demokrasi. It's a sistem demokrasi, dan juga apa yang berlaku pada hari ini ialah di mana kita melihat daripada sebuah negara merdeka from our independence from 1957, which are ruled by the elites politics until the 2018, the changing of the governments. Dan kita melihat bahawa pertukaran kerajaan ini yang dipanggil sebagai the elite coalitions ditamatkan, kemudian Pakatan Harapan naik, selepas tu Perikatan Nasional. Okey, kalau kita melihat dalam erti kata modern political system ialah demokrasi raja berperlembagaan. It's a demokrasi raja berperlembagaan. Tetapi dalam konteks yang sebenar ialah kita mewarisi satu sistem politik elit yang telah dibentuk oleh British, sejak dulu lagi. Dan kita melihat bahawa Malaya Union, kenapa Malaya Union diperkenalkan? Apakah objektif Malaya Union? Apakah objektif Malaya Union? Dalam arti kata kita melihat objektif Malaya Union, ialah kita melihat bahawa Malaya Union ini sebenarnya dia ada 3 in 1 lah, maksudnya 3 in 1. Dan kita melihat bahawa yang pertama, British kemungkinan ada rancangan di sebalik daripada Malaya Union. Tapi apa yang kita melihat daripada 3 in 1 ni, salah satu yang paling nyata ialah seperti kita tahu kenapa Malaya Union ditolak. Malaya Union ditolak disebabkan kita dah tahu bahawa Sir Harold Macmichael telah mengugut Raja-Raja Melayu menyerahkan kuasa. Tanah Melayu telah dijadikan tanah jajahan, sebelum ni tanah naungan. Kemudian apa yang berlaku ialah kita melihat bahawa Prinsip Kewarganegaraan Jusodi, dan seterusnya kita melihat bahawa orang Melayu dan Raja-Raja Melayu hilang segalanya di tanah Melayu. Itu yang kita melihat dari segi sejarah bahawa Malaya Union from that perspective, seperti sejarah yang ditulis oleh British. Dan seperti saya kata 3 in 1. Yang kedua, kita melihat wujudnya penentangan ke atas Malaya Union, di mana di situ tertubuhnya UMNO, di situ tertubuhnya MCA, di situ tertubuhnya MIC. Dan akhirnya Malaya Union dibubarkan dan kita diberikan kemerdekaan bersyarat sampai 1948 hingga 1998. Dan Tunku Abdul Rahman telah berjaya mempercepatkan proses transisi kemerdekaan kita. Maksudnya transisi ini daripada kuasa British kepada kuasa rakyat tanah Melayu, iaitu lebih awal sikit, 1957 bulan Ogos. Dan kita melihat bahawa yang paling awal ialah bulan 2 1956 sebenarnya. 1996 bulan 2 kita melihat bahawa Tunku telah berjaya mendapat semua tanda tangan dan telah berjumpa dengan Queen Elizabeth. Dan bulan 6 bulan 7 1996 wujud satu perbincangan antara Tunku dengan kerajaan British, akhirnya bersetuju memberikan kemerdekaan kita seawalnya bulan 8. Itu yang kedua. Saya kata 3 in 1. Jadi yang kedua. Yang ketiga, salah satu daripada agenda British sebenarnya daripada pengenalan Malaya Union ialah mewujudkan satu kelas elit politik
satu kelas elit politik yang ditubuhkan, yang dirancang oleh British. Kita melihat dalam UMNO, kebanyakan golongan-golongan bangsawan, anak-anak bangsawan ataupun yang mempunyai keturunan raja dijadikan pemimpin untuk orang Melayu. Contohnya Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman adalah anak kepada Sultan Kedah. Begitu juga Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak pun orang besar berempat Sultan Pahang. Sebab datuk dia adalah orang besar berempat Pahang. Begitu juga Tun Hussein On. Tun Hussein On pun sama juga, bapa dia Datuk On Jaafar pun orang besar berempat Sultan Johor. Dan seterusnya kita melihat dari segi Datuk Seri Najib. Kecuali kita melihat yang kita tahu sekarang ialah Tun Dr. Mahathir bukan daripada kalangan bangsawan. Begitu juga Tun Abdullah. Tapi Tun Abdullah walaupun bukan datang daripada golongan bangsawan, tapi dia adalah datang daripada golongan mufti ulama, iaitu penasihat kepada Sultan juga. Jadi ini dikatakan pengaturan untuk British yang melihat kepada golongan elit memerintah negara kita. Dan seterusnya kita melihat dari segi birokrasi seperti yang kamu dah tahu, Max Weber pun daripada idea British juga, sistem pentadbiran birokrasi. Sistem birokrasi ini maksudnya dalam kabinet, dalam salah satu cabang kuasa eksekutif. Jadi kita melihat seterusnya ialah demokrasi. Jadi demokrasi yang kita warisi ini bukan demokrasi daripada Amerika, bukan demokrasi daripada negara-negara Eropah, tapi kita demokrasi daripada British. Jadi British mewarisi kita satu demokrasi. Demokrasi kita ni tidak sama dengan demokrasi yang diamalkan oleh negara-negara lain, tapi kita punya persamaan dengan British. Salah satunya ialah kita melihat contohnya apa yang berlaku pada bulan 2 2020. Bulan 2 2020. Kita melihat walaupun kerajaan tidak ada, walaupun tanpa ada sebuah kerajaan, pentadbiran awam masih berjalan. Contohnya kita melihat dari segi soal sewaktu 25 Februari Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, sehinggalah kabinet terbentuk bulan 3, lebih kurang seminggu lebih. Kita melihat bahawa pentadbiran negara masih berjalan terus tanpa ada peranan menteri ataupun Perdana Menteri. Di sini kita melihat keunikan kita bahawa sistem Westminster yang kita ambil daripada British itu sebenarnya menunjukkan bahawa pentadbiran awam menguasai kerajaan. Pentadbiran menguasai kerajaan. Cuma ahli politik hadir sebagai pengantara. Ahli politik hadir sebagai pengantara untuk melaksanakan apa yang diundi oleh rakyat. Tanpa ahli politik, pentadbiran masih berjalan. Dan sistem kita ini sebenarnya diambil daripada British dan diteruskan daripada sistem resident kepada sistem Westminster. Sistem Westminster ni YDPA, eksekutif, legislatif, judiciary. Maksudnya tanpa legislatif, tanpa ada legislatif, eksekutif masih berjalan. Dan judiciary masih lagi berkuasa. Cuma legislatif inilah yang menyebabkan politik menjadi pengantara YDPA dengan eksekutif. Jadi itulah demokrasi yang kita amalkan sebenarnya, demokrasi pentadbiran awam. Bukannya demokrasi dalam dunia demokrasi sebenar. Sebab dalam dunia demokrasi sebenar, apabila berlakunya Perdana Menteri tak jawatan, sepatutnya PIU, sepatutnya Parlimen berubah, tetapi ini tidak.
Sebab dia akan balik semula kepada tangan kuasa PDPA. Okay. So when you look on here, the British contribution is not regarding the politics, but also in our public administrations and also in our life. And then we are going to the continuation of traditional politics, the elite circulations. Okay. Kalau kamu melihat di sini, the elite circulation ini adalah disebabkan the rise of the ethnic centric. Nanti saya akan bagi kamu beberapa artikel untuk kamu baca. Okay. Beberapa artikel untuk kamu membaca supaya kamu lebih memahami. I will give to you. Okay. So don't worry. The elite circulation ini adalah contohnya dalam UMNO. Permulaan UMNO ini adalah dimulakan oleh Dato' On Jaafar. Dato' On Jaafar ini perlu dipahami bahawa mempunyai hubungan dengan Datuk mempunyai hubungan dengan ayah kepada Tun Abdul Razak. Ingat Dato' On Jaafar mempunyai hubungan dengan ayah kepada Tun Abdul Razak. Okay, faham? Get me or not? So, Dato' On Jaafar orang besar berempat dalam Kesultanan Johor. Okay, Johor, Riau. Kemudian menjadi Kesultanan Johor. Kepulauan Riau diserahkan kepada Indonesia. And then ayah kepada Tun Abdul Razak adalah orang besar berempat Kesultanan Pahang. Okay. Apa yang dimaksudkan orang besar berempat? Orang besar berempat ini adalah orang yang dikatakan mempunyai kuasa dalam feudal system pemerintahan Kesultanan Melayu. Contohnya seperti ayah kepada Tun Abdul Razak diberikan Bentong Raub. Bentong Raub ni adalah kawasan jajahan yang diberikan oleh Sultan untuk kepada ayah kepada Tun Abdul Razak jaga. Macam juga di Johor. Okay. Jadi Dato' On Jaafar ini adalah seorang yang mempunyai pengaruh dalam Kesultanan Johor, mempunyai pengaruh dalam kalangan orang Melayu. Dan tidak mengherankan, tidak mengherankan dia boleh menubuhkan pertumbuhan kebangsaan Melayu bersatu. Okay. And then if you look on the specs on this, daripada Dato' On Jaafar turunnya kepada Tunku Abdul Rahman. So, apa kaitannya Dato' On Jaafar dengan Tunku Abdul Rahman? Apa kaitannya? Okay. Tunku Abdul Rahman adalah anak isteri ketiga Sultan Kedah. Dan Tunku Abdul Rahman adalah anak ketujuh ke keenam, saya tak pasti, daripada isteri ketiga Sultan Kedah ni telah melanjutkan pendidikan di British, telah dihantar ke British, berusia dalam lingkungan 15 tahun dia berhijrah ke British, duduk di British dan ambil law. Okay. Tunku ambil law, perundangan British, dan pernah menjadi peguam dan pernah tinggal, dan dia balik ke tanah Melayu dalam bila berusia dalam lingkungan 40-an. Balik ke tanah Melayu bila berumur 40-an. Maksudnya lebih kurang 20 hingga 30 tahun. 20 tahun lah, lebih kurang 20 tahun lebih duduk di British. Okey, Tunku kembali ke tanah Melayu disebabkan British mahukan Tunku mengetuai UMNO. Okey. Dan Dato' On, kenapa Dato' On
dikeluarkan daripada UMNO, sedangkan Dato' On yang menumbuhkan Pekembar, dan Dato' On juga yang mengasaskan daripada Pekembar menjadi UMNO, United Malay National Organisation. Dan kita melihat bahawa Dato' On yang buat semua, tiba-tiba Dato' On dikeluarkan disebabkan Dato' On tidak setuju dengan syarat British, iaitu dari segi kewarganegaraan. Adalah sedikit cerita. Lepas tu kemudian Tunku masuk menjadi Presiden UMNO, menguasai UMNO, akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Okey, kemudian mendapatkan kemerdekaan daripada British. Okey. Dari mana datangnya ketuanan Melayu, Malay Supremacy? Malay Supremacy, kalau kamu lihat Malay Supremacy, kita melihat bahawa sebenarnya asalnya daripada tahun 1970. Sebelum tu memang dah ada ketuanan Melayu, cuma tidak dipraktikkan sepenuhnya oleh Tunku. Cuma bila 1970 berlakunya 13 Mei, ketuanan Melayu digunakan sepenuhnya. Ini amat penting sebabnya tanpa ada ketuanan Melayu, kaum Melayu ataupun kaum Bumiputera akan ketinggalan. Okey, sebab dasar pada masa itu kita melihat bahawa tiada satu dasar ekonomi yang khusus untuk membantu orang Melayu yang tinggal di kampung desa untuk membangunkan mereka. Dan majoriti orang Melayu walaupun telah merdeka 1997 sehingga 1969, majoriti ni 80% masih lagi tinggal di luar bandar dan masih lagi miskin. Cuma segolongan saja yang bekerja dengan kerajaan, tidak ramai, mereka 10%. Dan 10% pun dia bekerja dengan kerajaan pun tidaklah dikatakan kategori sebagai golongan kelas menengah. Sebabnya golongan elit iaitu 5% yang dikatakan golongan atasan sejak merdeka 97 hingga 69 menikmati kemerdekaan tersebut, dan 95% masih tidak menikmati. Berbanding dengan orang Melayu, ramai orang Melayu masa itu yang telah terlibat dengan perniagaan dan bidang profesional mungkin mendapat nikmat daripada kemerdekaan itu. Tetapi apa yang berlaku ialah dalam kalangan orang Cina India pun ada juga ramai orang miskin, cuma tidak seramai seperti orang Melayu. Kalau kita melihat dalam kalangan orang Cina, lebih kurang 30% yang mungkin miskin. India kemungkinan 60 hingga 70% tinggal di estate. Dan Melayu yang paling ramai 80% hingga 85% tinggal di kampung dan hidup dalam kemiskinan. Jadi kita melihat pula ketuanan Melayu sudah ada sebenarnya. Cuma you have to look on the social contract. Social contract ni amat penting sebab social contract ni adalah satu perjanjian ikatan masyarakat berkelompok mengenai pembentukan sebuah negara, ataupun dikatakan persetujuan persefahaman antara kelompok-kelompok dan sesebuah masyarakat untuk membentuk sebuah negara. Jadi social contract ini telah mengikat 3 kelompok besar dalam negara kita, iaitu Melayu, Cina dan India, dan mereka bersetuju sebenarnya. Sebab tu British memberikan kemerdekaan. Yang pertama kita melihat dari segi kedaulatan Raja Melayu, hak istimewa Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan seterusnya, kewarganegaraan jus soli. Di situlah kita melihat daripada 5 perkara social contract ini, 4-nya adalah menjurus kepada ketuanan Melayu. Contohnya kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu dah menunjukkan wujudnya ketuanan Raja Melayu ke atas tanah Melayu. Kemudian hak istimewa Melayu menunjukkan ketuanan rakyat
berketurunan Melayu ke atas tanah Melayu. Agama Islam, okay. Islam, kalau kita melihat Melayu Islam, Islam tu Melayu. Jadi automatik kita melihat bahawa apa yang diamalkan orang Melayu sebenarnya disuruh dalam agama Islam. So budaya Melayu adalah budaya Islam. Maka secara langsung wujudnya ketuanan Islam. Okey, ketuanan Islam. Sebab tu kita tidak berlari bila kita kata ketuanan Melayu, UMNO, ketuanan Islam PAS. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini adalah bahasa yang menunjukkan waktu kita merdeka itu adalah bahasa Jawi, bukan bahasa Rumi. Sebab bahasa Rumi diperkenalkan selepas 1970. Dan akhir sekali barulah kita melihat kepada kewarganegaraan. Kita melihat 4 perkara yang menjurus kepada ketuanan Melayu dan ketuanan Islam. Hanya satu saja kepada untuk orang bukan Melayu. Jadi kita melihat dari segi nisbah ini, 1 nisbah 4. Maksudnya pasti yang 4 tu menang. Jadi itulah dikatakan ketuanan Melayu dan ketuanan Islam wujud dalam negara kita sejak merdeka. Dan semua ini telah diterjemahkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Apa yang berlaku ialah kita melihat bahawa wujudnya satu suasana. Wujudnya satu suasana yang agak berbeza. Sebabnya kamu kena perlu faham. So waktu Tunku mencapai kemerdekaan tanah Melayu sehinggalah 1969. Negara kita mencapai kemerdekaan amat bergantung kepada British dan juga orang bukan Melayu. Sebab orang bukan Melayu, contohnya orang Cina, menguasai ekonomi. Lebih kurang 90% ekonomi negara kita dikuasai oleh orang bukan Melayu. Dan seterusnya dalam bidang kerja profesional, contohnya dalam perundangan, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang apapun, sewaktu zaman tersebut kebanyakan adalah orang bukan Melayu. Termasuk pentadbir awam pun orang bukan Melayu. Jadi pelaksanaan untuk ketuanan Melayu dan ketuanan Islam tidak boleh dilaksanakan secara drastik. Sebab tu Tunku tidak melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Sehinggalah berlaku 13 Mei, akhirnya apa yang berlaku ialah negara kita telah berubah. Negara kita telah berubah. Kenapa negara kita berubah? Sebab ingin memperbaiki apa yang kesilapan dilakukan sewaktu kita berada dalam 57 hingga 69. Contohnya kesilapan ialah majoriti masyarakat tanah Melayu masa itu adalah orang Melayu, masih lagi dalam kemiskinan. Wujudnya jurang ketaksamaan, social inequality ethnic. Bukan sahaja setakat dari segi kemiskinan, dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi semua segi kita melihat orang Melayu amatlah ketinggalan. Jadi Tun Abdul Razak memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini sebenarnya bukan setakat membantu orang Melayu, tapi juga membantu orang bukan Melayu, terutamanya orang India. Orang India tinggal di estate, dikeluarkan daripada estate untuk tinggal di pekan bandar. Kamu perlu faham ni bahawa kebanyakan estate pada masa itu selepas 1970, kebanyakan estate pada itu selepas 1970 British telah berubah. Sebenarnya British tidak lagi mengambil berat tentang estate getah ni. Jadi apa yang berlaku, kehidupan masyarakat India di estate semakin lama semakin tekuk di estate. Jadi apa yang Tunku buat, apa yang Tunku Abdul Razak, bukan Tunku lah, apa yang Tunku Abdul Razak buat ialah memperkenalkan fikrah Firdah Rizdah. Okey. Bila dia memperkenalkan fikrah Rizdah dan Firdah ni,
perlu dipahami bahawa bukan semua projek feodal Fekra Risda ni hanya diberikan kepada orang Melayu, tapi juga diberikan kepada orang India dan orang Cina, cuma tidak banyak. Dan juga orang India juga diberikan bantuan dari segi pendidikan, diberikan bantuan dari segi ekonomi. Begitu juga dengan orang Cina, ada yang diambil masuk menjadi kaki tangan kerajaan, ada yang diberikan tanah untuk diusahakan. Contohnya tanah untuk pertanian sayur-sayuran di Kemahiran lah. Adalah setengah-setengah tu di Kemahiran tu adalah tanah yang diberikan oleh kerajaan. Okey. Jadi DEB ni bukan setakat membantu orang Melayu, tapi juga membantu orang Cina dan India. Okey, mengeluarkan mereka. Walaupun begitu, DEB akhirnya gagal. Bukan gagal sepenuhnya. Okey, bukan gagal sepenuhnya sebab bukan semua orang boleh kita bantu. Dan waktu itu kita perlu melihat bahawa ekonomi tanah Melayu juga tidaklah orang kata tidak sekukuh, cuma kita boleh bantu dari segi memberikan tanah kepada mereka usahakan. Dan bila kita memberikan tanah, bukan semua boleh dapat tanah, kecuali orang tertentu saja. Bukan hanya orang tertentu, maksudnya orang yang sanggup pergi menerokah di sesuatu kawasan dan sanggup membangunkan kawasan itu menjadi tanah pelandangan seperti kelas sawit, getah semua. Sebab tu saya kata bukan semua orang. Okay? Orang yang sanggup pergi menerokah. Okey. Itu yang dikatakan dalam 1.5, 1.4. Okey. Dan kita melihat dalam chapter 2 ni, konsep and theory ni, kita melihat ethnic approach, class approach, culturalism, political accommodation, creation of pro society. Okey, kita akan pergi ke chapter 2. Dalam chapter 2 ni kamu kena faham ethnic approach dan class approach yang amat penting dalam masyarakat kita. Okey, dalam masyarakat kita. Kenapa? Sebab di Semenanjung Melayu, Cina, India, di Sabah Sarawak lebih daripada 100 etnik lah. Dan kita melihat antara Semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak, dari segi pattern of economy, kita melihat orang Cina masih lagi menguasai ekonomi Malaysia. Walaupun kita dah merdeka 60 tahun lebih, masih lagi dikuasai oleh orang Cina. Okay. Dan kita melihat bahawa sejak 1957 hinggalah 2018, kemudian berhenti sebentar, kemudian kembali semula, ialah ethnic politics. Ethnic politics, maksudnya politik etnik memang tidak boleh lari daripada kita. Walaupun di Sabah Sarawak kata tidak ada etnik pun, masih wujud politik bumi putera. Politik bumi putera dan politik bukan bumi putera di Sabah Sarawak. Okey. Jadi kita melihat bahawa dalam perkara ini kita perlu faham ni ialah bahasa nasional. Okey, kita lihat dari segi bahasa nasional. Bahasa nasional adalah ethnic approach. Dan dia adalah consocialism. Consocialism. Maksudnya consocialism. Okay. Dia silap lah. Consocialism ataupun dipanggil sebagai yang penting, yang dalam erti kata di sini, kalau melihat dalam dia kata consocialism ni adalah persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Okey, kita ada primodal. Okey.
kita melihat kita ada primordial consensusalism. Consensusalism ialah semental association of ethnic community, a multiple balance of power, the presence of tenets common to all communities, overarching royalty to the state, a tradition of early combination. So when you read on the consensusalism, the point is you see that dia ada satu segmental association of ethnic community, maksudnya MCA, UMNO, MIC, macam di Sabah, Sarawak pun sama juga. Ada USNO, kemudian UMNO, kemudian warisan, itu semua adalah Bumi Putera. Kemudian kalau kita Sabah Sarawak ni ada DAP untuk bukan Melayu, DAP Sabah, DAP Sarawak. Di Sarawak pun sama, ada PBB, Parti Bangsa Bersatu, iaitu untuk orang-orang Bumi Putera. Okey. Dan kita melihat bahawa di Semenanjung, di Sabah Sarawak pun sama saja, ada segmental associations. Dan a multiple balance of power, maksudnya masing-masing ada kuasa masing-masing. Cuma di sini kita melihat Barisan Nasional adalah satu gabungan, bukan macam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Okey. Barisan Nasional adalah satu gabungan. Gabungan maksudnya ada seorang ketua. Jadi di sini kita melihat UMNO menjadi ketua. Dalam 14 parti. Tapi hari ini tinggal 3 parti. Sebabnya Sabah GPS, gabungan Parti Sarawak dan gabungan Parti Rakyat Sabah telah keluar. Tinggal UMNO, MCA dan MIC. Jadi kamu melihat bahawa dalam Barisan Nasional ni sebenarnya walaupun UMNO menjadi ketua, tetapi UMNO tidak berkuasa mutlak. UMNO cuma lead. Okey, UMNO cuma lead, memimpin. Dan memang terdapat wujudnya tricks, external tricks common to all communities. Ancaman paling serius dalam Barisan Nasional ialah bagaimana UMNO boleh mengekalkan supaya semua orang setuju dengan persefahaman. Aku mudah faham. Setuju dengan persefahaman. Agree to agreements, understandings. Maksudnya, okey, macam ni. Maksudnya macam ni, okey. Bukan semua yang ada di tanah Melayu ini ataupun di Sabah Sarawak ini hanya boleh dimiliki oleh satu-satu kaum. Maksudnya, kalau katakanlah Cina nak ekonomi, maka politik pun diserahkan kepada Melayu. Begitu juga dengan pekerja profesional diserahkan kepada India. Itu memang persefahaman. Masing-masing ada garis kuasa dia. Okey. Sebab tu kita melihat walaupun ekonomi kita berikan kepada orang Cina, tapi sebahagian daripada ekonomi itu akan juga diberikan kepada orang Melayu dan orang India. Cuma yang portion besar tu saja. Macam juga di politik. Dalam politik, yang portion besar tu Melayu, ada juga politik untuk Cina, untuk India. Macam juga profesional. Jadi itulah dikatakan persefahaman. Understanding, memorandum of understanding lah sejak merdeka sehingga 2018 apabila Barisan Nasional kalah, maka kita melihat Pakatan Harapan gagal sebenarnya mengekalkan persetujuan di atas persefahaman yang kita capai. Apabila trik itu telah wujud dan telah memecahkan masyarakat, akhirnya wujudnya ketegangan. Di sini kita melihat bahawa sepatutnya apa yang berlaku ialah Pakatan Harapan kena kekalkan balik sepatutnya, tapi gagal. Akhirnya wujud Perikatan Nasional. And then overarching royalty to the state. Ini memang sikap kita ni ke atas state ni, kenegerian memang ada. Orang Kedah memang ada sifat Kedah, orang Kelantan memang sifat Kelantan, orang Terengganu memang sifat Terengganu. Sebabnya kita perlu melihat bahawa sewaktu kita merdeka pun, sewaktu kita nak merdeka pun,
Tunku terpaksa mendapat persetujuan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi di sini kita melihat sebenarnya royalty to the state dia memang ada. Okay. And then a tradition early accommodations. Early accommodations seperti yang saya kata, wujudnya golongan elit kurang bangsawan dalam politik negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak. Okay. Jadi kalau kita melihat sehingga hari ini, Tunku Tun Dr. M adalah orang Kedah, Tun Abdul Razak, Datuk Seri Nazib, Datuk Seri Najib adalah orang Pahang, and then Abdullah Abdawi orang Pulau Pinang, juga orang belah Kedah, dan akhir sekali Muhyiddin Yassin orang Johor. Jadi kita melihat bahawa bukan semua orang yang boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. It's a very interesting question. Sebabnya you look on the this topic, okay? Kedah, ataupun Kedah and Penang is the same lah. Kedah and Penang same, and then Pahang, Johor. 3 state. Why the 3 state? Kenapa tiga negeri ni? Sebab kamu kena melihat bahawa Kesultanan Kedah tua, bukan Kedah tua, Kedah moden lah, Kesultanan Kedah moden merangkumi Perak Utara, Kedah, Penang, Perlis. Itu kuasa je. And then Johor and Pahang adalah warisan daripada Kesultanan Melaka. Ingat lagi, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pertalian darah dengan Pahang, Johor, Perak dan juga Selangor. See that? So cuma satu lagi, Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu. Bila orang daripada Kelantan, Terengganu nak jadi Perdana Menteri? Tak ada lagi. Okay. A tradition of elite accommodation. A tradition of elite accommodations. Maksudnya dari segi elit tu, golongan elit yang dalam constitutionalism tu, kita melihat bahawa Kedah, Pahang dan Johor. Okay. Jadi Pantai Timur belum lagi. And then social economic equality. Social economic equality kamu kena faham di sini. Social economic equality bukannya semuanya diberikan kepada semua orang. Malaysian for Malaysia, it's not there. It's not Malaysian for Malaysia, bukan. Okay. Di sini kita melihat social economic equality ialah memberikan kepada yang berhak. Memberikan kepada mereka yang berhak. Maksudnya siapa lebih berhak? Siapa lebih berhak? Okay. Is it Malay? Is it Chinese? Is it Indian? So ada certain portion dalam ekonomi boleh diberi kepada orang Melayu, ada certain portion boleh diberi orang Cina, dan certain portion boleh diberi kepada orang India. Kenapa? Sebab kita kena ingat social economic equality ialah memberikan kepada yang mereka berhak. Maksudnya mungkin dalam certain portion dalam diberi kepada orang Melayu sebab orang Melayu masih ketinggalan. Jadi bila orang Melayu ketinggalan, maka perlu diberikan kepada orang Melayu untuk diberi perhatian. Maksud bukan diberikan tu hak semuanya, diberi perhatian kepada orang Melayu untuk mereka meningkatkan taraf kehidupan. Contohnya kita melihat, salah satunya adalah dari segi bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita melihat Melayu masih ketinggalan. Kenapa orang Melayu masih ketinggalan dalam bidang pendidikan? Ini persoalan menarik persoalan yang agak menarik. Kenapa orang Melayu masih ketinggalan dalam bidang pendidikan? Sejak 1990 sehingga hari ini, ramai orang-orang Melayu yang diberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan. Betul. Tetapi majoritinya adalah wanita. Ini masalahnya bila wanita. The majority is a woman. So what happened? Apabila wanita diberikan pendidikan, bukan semuanya
akan terlibat dalam ekonomi. Bukan semua. Sebabnya ada setengahnya akan menjadi suri rumah tangga, ada setengah akan kerja sendiri, ada setengah menjadi terlibat dalam bidang-bidang yang tertentu lah. Jadi kita melihat wujudnya satu kelas menengah dalam kalangan orang Melayu. Wujudnya satu kelas menengah dalam kalangan orang Melayu selepas berlakunya pendidikan ditekankan kepada orang Melayu. Walaupun wujud satu kelas menengah, walaupun wujudnya, the exit of the